Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-36, yang mana hadis yang ke-36 ni kita sudah baca dah sebenarnya. Cuma rasanya baru baca matan dia dan buat perkara yang secara ringkas. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak baca semula daripada awal hadis yang ke-36 ni. Itu hadis yang menyentuh berkenaan dengan tanggungjawab dari sudut kemasyarakatan. Itu perkara yang pertama lah dalam hadis ni. Perkara yang kedua, hadis ini juga menyentuh berkait dengan kelebihan menuntut ilmu. Perkara yang ketiga, antara perkara yang disentuh oleh hadis ini adalah kelebihan membaca Al-Quran dan melakukan kajian, analisa terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempatnya, dalam hadis ini Nabi SAW menyentuh berkenaan dengan asas kejayaan, iaitu amal, bukan kerana keturunan. Jadi dalam hadis ini juga Nabi sentuh juga berkait dengan kejayaan manusia di hari akhirat ini bukanlah kerana keturunan dia, tetapi kerana amalan dia. Jadi insyaAllah kalau itu kita akan bincanglah dalam hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ في عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diambilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesiapa yang menghilangkan kesusahan seseorang mukmin dari berbagai-bagai kesusahan yang ada di muka dunia ini, maka Allah akan menghilangkan kesusahan untuknya dari kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, nescaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan sesiapa yang menutupi keaiban seseorang muslim, maka Allah akan tutupkan keaibannya di dunia dan juga di hari akhirat. Allah akan sentiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Sesiapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Mana-mana kumpulan yang berkumpul di mana-mana rumah Allah, yakni masjid, dengan membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajarinya sesama mereka, nescaya Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Mereka akan diselubungi rahmat Allah dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah menyebut-nyebut hal mereka kepada makhluk yang berada di sisinya. Dan sesiapa yang lambat amalannya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasab. Jadi apa maksud lambat amalan dia itu kita akan bincanglah akan datang dalam perbincangan secara detail. Hadis riwayat Muslim.
Dari segi kedudukan hadis. Jadi sebelum itu kita kena tahulah bahawa hadis seumpama ini, hadis yang punya makna seperti hadis ini banyak sebenarnya. Walaupun ada perbezaan dari segi lafaz dia, tetapi hadis yang semakna, yang makna lebih kurang dengan hadis yang ke-36 ini, banyak disebut dalam kitab. Kalau kita tengok dalam kitab tu banyaklah disebutnya. Misalnya kalau dalam kitab ni dia ada sebut contoh-contoh hadis yang makna dekat, yang makna itu dekat dengan makna hadis yang ke-36 ini. Misalnya man inzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Tu lebih kuat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesiapa yang melihat seseorang yang susah, dia tengok orang susah. Jadi dalam huraian ni susah ni dalam pelbagai bentuk lah. Tak kira lah susah dalam konteks apa, tapi kesusahan. Dia tengok orang itu susah. Lalu dia hilangkan kesusahan itu, maka dia akan mendapat kelebihan di hari akhirat dengan boleh bernaung di bawah bayangan arasy Allah di ketika tidak ada sebarang jenis bayang pada waktu itu kecuali bayangan arasy Allah. Ini suatu kelebihan. Yauma la zilla illa zilluh, itu suatu kelebihan. Dalam hadis kita bertemu pada beberapa golongan yang disebut 7 golongan, dia akan mendapat nikmat bernaung di bawah arasy Allah. Jadi hadis tu jadi hak ni pun termasuk juga. Mana tidak 7 lah, lebih lagi. Hak ni maknanya orang yang menghilangkan kesusahan orang lain dalam apa bentuk sekalipun. Kita akan bincang akan datang kesusahan itu lagu mana. Sebab bukan semua orang mampu menghilangkan kesusahan orang. Kita akan tengok kepelbagaian hadis tu, mana setiap orang boleh ambil, boleh turut serta dalam bab ni, kerana dia ada pelbagai bentuk menghilangkan kesusahan yang kita akan bincang dalam hadis. Selain daripada ada juga hadis yang berbunyi man sa'a fi hajati akhihi muslim, qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ada dalam satu riwayat lain disebut sesiapa yang berusaha, yakni berlaku amal, berlaku perbuatan, berusaha untuk memenuhi keperluan saudara dia yang semuslim, seagama. Mana ada saudara itu memerlukan sesuatu lah. Misalnya kita kata kita berada di hujung tahun, kesusahan biasa masyarakat kita ni, keperluan sekolah anak dan sebagainya. Kita giringankan sama ada keseluruhan ataupun sebahagian. Misalnya kita pergi beli kasut sekolah anak dia, ikutlah apa saja yang kita buat. Tapi dalam hadis ini sebut katakanlah dia berusaha, boleh jadi berjaya dari usaha dia ataupun tidak berjaya nak melepaskan kesusahan seseorang muslim, tapi dia ada usaha ke arah itu, tetap dia akan dapat pengampunan daripada Allah. Ma taqaddama min dhanbi, dosa yang telah lalu dan dosa yang dulu dan akan datang, Allah jamin akan dihapuskan dosa ini. Dosa kecil, dosa kecil bukan dosa besar, maknanya kelebihan. Sebab itulah ulama kata hadis-hadis ini kalau kita perhati, dia menekankan kepada amalan. Kepada amalan. Dia tidak berkait dengan keturunan, tetapi amalan. Maknanya bila seorang berusaha nak bantu seorang yang lain, katakanlah terbantulah ataupun tak terbantu, tapi usaha tu ada buat tapi tak berjaya, tetap dapat kelebihan. Itu dalam hadis lain ada disebut begitu. Banyaklah hadis-hadis seumpama itu. Misalnya di sini disebut sampai 10 hadis. Kalau kita tengok lagi lain banyak lagi disebut. Ini hadis seumpama ini. Sebab hadis ini hadis yang merupakan tonggak untuk keharmonian masyarakat, yang kita akan bincang akan datang itu secara detail berdasar pada pandangan ulama. Misalnya dalam Sahih Bukhari, dalam hadis sahih disebut antara hadis sahih, sebab ramai ulama yang meriwayatkan hadis ini, dalam Bukhari Muslim pun ada. Misalnya faman kasa lillah kasahullah,
Ini lebih khusus lagi. Wa man at'ama lillah at'amahu Allah, wa man saqa, dan seterusnya. Sesiapa yang memberi pakaian kepada seseorang dengan ikhlas, Allah akan beri pakaian pada dia di hari akhirat. Ini isyarat pada dia akan mendapat syurga dalam huraian hadis. Dan sesiapa yang memberi makan kepada seseorang yang memerlukan kerana Allah, Allah akan beri makan kepada dia, khususnya di hari akhirat. Begitulah seterusnya kebaikan yang manusia buat tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis-hadis umpama ni banyaklah. Okey, baik. Sekarang ni kita nak lihat pula kedudukan hadis ni. Kedudukan hadis ni dari segi pandangan ulama. Misalnya Imam Nawawi berkata, hadis ini mempunyai rangkuman makna yang sangat luas kerana ianya menghimpunkan pelbagai ilmu, pelbagai kaedah dan pelbagai disiplin dalam hadis. Manakala ikut hadis ni, manusia akan jadi ahli ataupun anggota masyarakat yang berkualiti, anggota masyarakat yang aktif, anggota masyarakat yang disenangi oleh orang. Kalau ikut hadis kita tumpuh ni misalnya, kira-kiranya sudah memadai. Kerana betapa luasnya sentuhan hadis ini, sehingga Imam Nawawi kata gitulah, sangat luas hadis ini. Jadi kita akan tengoklah selepas ni kebenaran kata-kata Imam Nawawi. Yang mana Imam Nawawi sebut lagi bahawa keistimewaan hadis ini kerana ia telah menggariskan dan menentukan asas-asas yang boleh menjamin kestabilan dan keutuhan sesebuah masyarakat, dan dalam masa yang sama menjelaskan bentuk yang paling baik untuk memahami Al-Quran, dan kefahaman itu akan mampu melahirkan perubahan dalam hidup seseorang Muslim. Hadis ini juga menjelaskan kelebihan menuntut ilmu dan menggariskan asas-asas kejayaan dunia dan akhirat. Mana kalau kita perhati dalam hadis ini, perkara sebab itulah ulama sebut 4 perkara asas saya sebut tadi. Hadis ni 4 perkara asas yang ditekankan oleh Nabi. Yang pertama sekali dari sudut takafulul ijtima'i, tanggungjawab bersama dalam masyarakat ini. Mana hadis ni Nabi nak menghantar kepada kita suatu kefahaman. Mana ajaran Islam yang penting, apa dia? Kita kena jaga keharmonian masyarakat ini. Setiap anggota masyarakat mesti bertanggungjawab. Sehingga ulama sebut kalau sekiranya maknanya kita kata arus perdana, majoriti masyarakat itu bertanggungjawab, dia sudah memadai. Kalau tidak boleh mencapai 100%, tetapi kita kata arus perdana, mana sebilangan besar jumhur masyarakat itu baik, sudah baik. Sebab nak capai 100% jauh belaka, ini payah. Nak cari seperti zaman sahabat, memang tak ada. Zaman sahabat tu boleh katakan nak cari, nak sampai ke tahap zaman sahabat yang mendapat pendidikan langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata waktu tu boleh jadi tak akan berlaku dah, nak sampai ke tahap itu. Tetapi kok mana pun kita boleh berusaha supaya anggota masyarakat ini lebih banyak yang suka kepada kebaikan, yang minat pada kebaikan. Itu sudah kira berjaya itu. Sudah kira berjaya. Tapi kalau sekiranya jumlah masyarakat itu ramai yang tidak suka kepada kebaikan, yang mengambil sikap mementingkan diri sendiri, maka kita akan lihat masyarakat itu akan berada mana dalam kita kata jurang lah. Bila-bila masa saja akan runtuh, bila-bila masa saja akan berlaku perkara yang tidak baik. Sebab itulah dalam huraian hadis-hadis ini adalah cara untuk kita nak supaya dapat berkat. Hak yang dikata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sebut mudah, tetapi nak buat tu payah. Dia kena dilahirkan, berusaha supaya anggota masyarakat ini ramai yang baik. Kalau sekiranya ramai yang tidak baik, ramai yang jahat, maka tak mungkin akan dapat yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Jadi hak ni maknanya salah satu mata pelajaran lah, kita sukat pelajaran yang diajar oleh Nabi pada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana dalam hadis ni Nabi sebut mana asas bagaimana kita nak melahirkan sebuah masyarakat yang utuh, masyarakat yang baik. Selain daripada ini kesimpulan mana kedudukan hadis ni lah, Nabi juga mengajar kita bagaimana Al-Quran itu dipraktikkan. Jadi waktu kita akan bincang juga, sebab dalam hadis ni kalau kita tengok
Nabi SAW sebut agak ringkas. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Makna pengajian Al-Quran dilakukan secara berkelompok, secara berkumpulan, bukan seorang-seorang. Maknanya dalam hadis ini Nabi sebut pengajian khususnya pengajian tentang kitab Allah. Boleh jadi makna baca Quran, boleh jadi buat kajian, tafsir dan sebagainya yang berkait dengan ilmu agama, dibuat dalam bentuk kelompok. Hak ni Nabi sebut ni, mana kita gerakkan masyarakat supaya membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, bukan atas nama individu, tetapi kita gerakkan masyarakat, kita aktifkan masyarakat. Itu maksudnya. Dengan erti kata yang lain, mana tidak cukuplah kalau seseorang itu sekadar dia fikir dia saja kuat belajar, tapi tidak ada usaha ke arah bagaimana nak supaya masyarakat ni minat mempelajari Al-Quran. Kalau tidak sampai ke tahap itu, maka itu bukan, mana kita masih belum melaksanakan tanggungjawab dari sudut ijtimai, dari sudut kemasyarakatan. Itu maksudnya. Hadis ini juga menjelaskan kelebihan menuntut ilmu dan menggariskan asas-asas kejayaan dunia dan akhirat. Hadis ini telah melengkapkan sebuah kehidupan beragama yang sempurna dengan menggabungkan aspek akidah, ibadat, perilaku dan ilmu pengetahuan dalam adunan yang bersepadu. Maknanya aspek akidah. Kita boleh tengoklah selepas ni, kita akan bincanglah selepas ni. Akidah tu maknanya satu kepercayaan. Kalau kita tidak percaya pada Allah, bila kita buat baik, kita tidak percaya Allah akan bantu kita, itu boleh rosak akidah tu. Itu masalah akidah tu. Mana sangka baik pada Allah, yakin Allah akan tolong kita bila kita buat baik, itu akidah tu. Kalau umat Islam ni tak ada perasaan lagu tu, memang teruk lah. Teruk dia boleh jadi tukar agama tu kerana tu. Itu dia panggil akidah tu. Sebab Allah ni, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jamil itu bukan bermakna cantik sahaja. Setiap benda yang berkualiti Allah suka. Jadi bila kita buat baik, benda berkualiti, Allah tak suka. Jadi kalau itu berkait dengan akidah, ya benda tu kita akan bincang akhirat lah. Jadi tidak keterlaluan jika dikatakan hadis ini merupakan program pembangunan insan kelas pertama yang akan melahirkan tamadun manusia seimbang antara fizikal dan spiritual, yang mampu melahirkan masyarakat madani misali kerana terhimpun padanya tanggungjawab, ilmu pengetahuan, sistem kerja dan aktiviti yang tulus kerana Allah, dan inilah yang paling asas. Jadi maknanya hadis ni bila kita nak urang, kita mesti sentuh berkenaan dengan tanggungjawab kemasyarakatan, mesti sentuh tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan dalam hadis ni juga Nabi sebut tentang sistem kerja, amalan. Kerana manusia ni akan jadi berkualiti, ada darjah di sisi Allah, adalah kerana hasil kerja dia, bukan kerana keturunan dia. Itu Nabi tekan dalam hadis. Dan aktiviti yang dilakukan itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia kena ingat itu. Dan hak ni juga sebenarnya adalah berkait dengan akidah juga. Akidah maknanya keyakinan, beriman. Orang beriman semua dia kena yakin itu. Kalau dia buat bukan kerana Allah, itu tidak iman yang sebenar. Itu tidak iman yang sebenar. Jadi benda tu pun kita akan bincang akhir-akhir. Okey, baik. Selain daripada itu, kita nak lihat juga sebelum kita pergi lebih jauh dalam perbincangan hadis ini, kita nak tengoklah dari sudut dari aspek bahasa. Mana keterangan hadis dari aspek bahasa kita nak tengok juga. Misalnya dalam hadis ni ada disebut nafasa. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Apa makna nafasa? Nafasa dengan erti farraja, yakni melepaskan dari kesusahan, menghilangkan dan juga meringankan bebanan yang ditanggung oleh seorang. Itu makna nafasa. Tapi kita akan tengok perbezaan maksud dia. Ada juga ulama yang menyebutkan bahawa maksud at-tafrij, yakni farraja yufarriju tafrij. Sebab dalam ada setengah riwayat, misalnya riwayat daripada Imam Tabarani, disebutkan dalam hadis yang sama, ada Nabi sebut man nafasa
Ada. Lepas tu dalam hadis yang sama di hujung itu Nabi sebut man farraja. Sebab tu setengah-setengah ulama dia membezakan makna nafasa dan farraja itu. Misalnya cuba kita tengok sini. Lepas ni kita sebutlah hadis tu. Walaupun hadis tu kalau mengikut Al-Haythami dia kata hadis tu dhaif. Hadis hak sekali. Dalam satu hadis Nabi sebut nafasa, lepas tu diatafkan dengan waw ataf sebut farraja. Hak tu mengikut Al-Haythami dia kata hadis tu dhaif. Selepas ada perawi dia nama Syu'aib itu dia tu majhulul hal. Tidak boleh dikenal pasti dengan tepat biodata dia. Maka hadis tu jatuhlah kedudukan dia. Jadi hadis ni hak Imam Nawawi mari dah ni kita baca ni hadis ni memang kuat. Hadis ni memang kuat. Kalau ada jumpa hadis hak sebut nafasa lepas tu sebut farraja, hadis tu dipertikaikan. Dhaif lah hadis tu kerana ada perawi dia tu yang majhulul hal. Itu mengikut Al-Haythami. Jadi at-tafrij lebih luas maksud daripada at-tanfis. At-tanfis ni kita ambil masdar daripada nafasa yunaffisu tanfis. Farraja yufaridu tafrij. Alasan mereka adalah terdapat dalam hadis lain bahawa Nabi SAW menyebutkan kalimah farraja dan nafasa dalam satu hadis dengan menggunakan haraf atah. Ini misalnya hadis saya marilah walaupun hadis ni Al-Haythami kata dhaif ni hadis ni tidak kuatlah. Misalnya Nabi SAW sebut dalam riwayat Tabarani, man naffasa an mu'minin kurbatan naffasallahu anhu kurbata yaumil qiyamah wa man satara ala mu'minin auratahu satarallahu alaihi auratah wa man farraja an mu'minin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan. Sesiapa maksudnya sesiapa yang menghiburkan seseorang, dia nafasa dia kata dia terjemah begitulah sebab nak suruh nampak beza. Sebab nafasa ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia ada beberapa makna dengan erti menghiburkan. Orang susah zahir lah, ataupun kita tahu dia susah, jadi kita nak menghilangkan kesusahan dia itu tak boleh, tetapi kita menghiburkan dia, kita gebui kata-kata semangat, sokongan moral kita panggil, walaupun tidak boleh menghilangkan 100% kesusahan dia, tapi sedikit sebanyak membantu menaikkan semangat dia, meringankan bebanan perasaan dia. Itu dia kata makna nafas adalah hadis ni. Ada juga ulama yang sebut begitu. Jadi dah kita terjemah hadis tadi ada sebut dalam satu hadis nafasa dan farraja. Hak mula-mula nafasa tu kita terjemah tidak seperti hak tadi lah. Sesiapa yang menghiburkan seorang mukmin yang menghadapi kesusahan yang ada di dunia ini, maka Allah akan menghiburkan, yakni menenangkannya untuknya bagi menghadapi kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Dan sesiapa yang menutupi keaiban seseorang muslim, maka Allah akan tutupkan keaibannya. Dan sesiapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim dari berbagai-bagai kesusahan yang ada di dunia ini, maka Allah akan menghilangkan kesusahan untuknya dari kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Jadi hak farraja yang kedua tu dengan makna azala, dengan makna khaffafa, yakni menghilangkan, meringankan. Tu. Tapi kukuk mana pok ni ramai ulama tak terima lah ni. Cuma saya sebut tu ayat nafasa, kalau kita tengok dalam kamus ada makna tu. Dalam asal bahasa Arab, nafasa ni dia boleh dua. Dia ada makna dengan erti menghiburkan orang yang sedang susah. Dia ada makna gitu dalam bahasa Arab. Tapi kalau farraja, farraja dia lebih besar, itu betul lah. Kalau kita tengok dalam kamus Arab, farraja ini dia bukan sekadar makna menghilangkan, menghiburkan, tetapi dia menghilangkan kesusahan itu. Itu dengan apa cara lah. Jadi dengan apa cara tu dalam perbincangan kita akan sebut. Kurbah. Ini bahasa hadis. Kurbah. Sebab dalam hadis ni disebut beberapa kali kalimah dalam bentuk mufrad dan jam. Man naffasa an mu'min kurbah, kurbatan min kurab. Kurbatun mufrad, kurab itu jamak taksir atas wazan fu'alun. Itu dia jamak. Jamak taksir jadi kalau kita belajar bahasa Arab dia mudah tak ni. Kalau kita tahu sisi bahasa Arab dia mudah lah. Hak ni kurbah tu dia mufrad, kurab itu jamak atas wazan fu'alun, jamak taksir. Kesusahan yang melampau sehingga menyebabkan orang berkenaan menjadi sedih, risau dan menjadi sukar untuk meneruskan kehidupan. Bukan susah sikit-sikit ni. Kurbah ni susah sungguh. Tu susah sungguh.
Kita kata hilang PT 10 riyal, susah juga tu, sedekah lah. Nah, tetapi orang hilang kereta puluh-puluh ribu, dah tak ada insurans. Nah, baik. Rumah terbakar, susah. Hilang PT 10 riyal pun susah juga. Tetapi kesusahan itu tak sama. Tak sama. Nah, jadi orang ini susah sampai peringkat menyebabkan jadi sedih berpanjangan, risau dan menjadi sukar untuk meneruskan kehidupan. Kadang-kadang nak atur langkah tu tak kena. Misalnya orang yang bankrupt ataupun musnah perniagaan dia lagu mana. Setengah tu sampai jadi gila pada berapa gada tapak umur. No, tiba-tiba jatuh perniagaan dia, bankrupt. Boleh jadi gila. Kesusahan lagu tu. Orang yang matian. Jadi antonim kepada kurbah ini adalah al-yusr. Kurbah ni ataupun sebab kurbah ni ada juga ulama sebut al-usr. Susah. Jadi lawan dia al-yusr, yang mudah, iaitu kesenangan, kekayaan dan terhindar dari kepayahan hidup. Jadi apa yang kita nak sebut sini, nak supahannya bila kata kurbah tu makna kesusahan. Hak besarlah. Jadi dalam hadis ini juga ada Nabi sebut wa man satara musliman, sesiapa yang menutupi keaiban seseorang muslim. Apa maksud dia tu? Yang ini tidak mendedahkan keaiban seseorang muslim, sama ada yang berbentuk zahir dan yang tersembunyi. Umpamanya beliau melihat seseorang melakukan maksiat, maka dirahsiakannya, bukan untuk menutupi maksiat berkenaan, tetapi untuk menjaga maruah seseorang. Jadi terjemahan lagu ni, kita kena ingatlah terjemahan lagu ni kita tak akan dapat dalam kamus. Hak ni kena tengok dalam kamus hadis, kena tengok dalam huraian hadis. Sebab hal ini dia ada huraian. Jadi hak saya sebut sini kita tidak ambil dalam kamus. Kamus tak ada ni huraian lagu ni. Hak ni mesti dalam syarah-syarah hadis yang muktabar. Ulama disebut gitu. Ini saya perengkah. Cuma dalam huraiannya, bila kita tengok seorang itu buat kesilapan lah, yang mana kalau terdedah dia malu, misalnya, tak kira lah hak zahir ke hak sebab dan sebagainya. Sebab ada juga manusia ni kadang-kadang oleh kerana kejahilan dia, sebab dia jauh pada agama, dia tak berasa salah dia buat kesalahan walaupun secara terang-terangan. Bukan dengan maksud dia nak bangga ke apa, dia tak ada maksud tu. Ada juga manusia jenis lagu tu. Kita pun tahu dia ni bagus dengan hubungan dengan ibu bapa dia, tapi dia ada buat maksiat secara terbuka kerana kejahilan dia. Kejahilan manusia ni kadang-kadang terbentuk daripada cara hidup daripada kecil lagi dalam keluarga dia. Dia boleh membentuk satu kehidupan dia. Akhir sekali dia tak berasa. Misalnya dedah aurat. Bagi orang yang keturunan dia tak tutup aurat, dia nak berasa lagu mana? Dosa tidak mendedahkan aurat tu. Jadi bila kita tengok hak tu secara zahir, kita kata hak zahir tu tak ada dalam maksud menutup tidak. Sebab tu ulama kata zahir dan yang tersembunyi. Hak tersembunyi itu jelas lah, orang lain tak tahu. Kalau kita raya tu terang. Ni maknanya hak yang zahir. Zahir ni pun boleh jadi zahir di kampung dia, di kampung orang lain benda tu orang tak tahu. Jadi sebab itulah ulama kata maksud menutupi kesalahan seseorang hak dia buat secara zahir, mana jangan kita sebarkan lagi benda tu, jangan kita luaskan lagi pendedahan itu. Itu tak boleh. Jadi benda ni saya dapati tengok dalam konteks sekarang ni memang sangat tepat lah kalau kita nak bincang hadis. Sebab zaman sekarang zaman teknologi maklumat, zaman internet, orang sebar melalui pelbagai bentuk sebaran dalam IT dan sebagainya. Buat satu kesalahan boleh jadi benda tu diketahui di kampung dia. Kalau kita nak sebar, boleh sebar melalui internet, orang tahu, seluruhnya orang jadi tahu. Siap dengan YouTube gapo lah misalnya ni benda-benda gini, benda tu dia waktu zahir bukan sembunyi, tetapi kita melebar luaskan lagi, kita sebarkan lagi. Tu tak boleh juga. Jadi kalau kita tidak buat gitu, maknanya kita termasuk dalam orang yang menyembunyikan, yang tidak menyebarkan keaiban. Itu sikap kita. Apatah lagi kalau yang dia buat tu secara senyap-senyap. Sebab mengikut ulama, dalam hadis Nabi pun Nabi sebut dia beza. Orang yang buat dengan sembunyi dengan buat secara zahir, hukum dia, dosa dia tidak sama. La'anallahul muzahirin la'anallahul muzahirin. Allah melaknat orang yang buat kesalahan secara zahir. Mana Allah melaknat orang yang melakukan kesalahan secara zahir.
Ada setengah riwayat muzahirah, lelaki yang buat kesalahan secara terbuka. Begitu juga perempuan yang kesalahan secara terbuka. Dia tidak sama. Sebabnya ulama sebut, ni kita kecualikanlah dalam keadaan orang itu tidak maksud gitu. Tetapi kok mana apabila buat kesalahan secara terbuka, dia nampak sangat mencabar hukum Allah itu. Nampak sangat tidak ada sifat hayak malu itu. Itu tak boleh. Mana waktu kesalahan dia tidak sama, dosa tidak sama. Banyaklah sebab-sebab disebutnya. Waktu misalnya bila kesalahan dibuat secara terbuka, kita kata potensi lah, kita kata untuk orang lain tiru. Hak bodoh-bodoh je, hak tak cerdik ni, hak jauh daripada agama ni, untuk tiru tu terdedah, mudah. Jadi sebenarnya dosa dia berkait dengan kesan kepada orang lain. Kalau seorang tu buat maksiat secara tersembunyi, orang nak tiru lagu mana? Memang hak tu kesalahan dia secara individu lah. Tapi kalau kesalahan tu secara terbuka dan dia pula pemimpin misalnya, ini besar tu kerana kaitan orang lain tiru lah. Kalau pemimpin, rakyat akan tiru. Kalau ibu bapa buat kesalahan, anak akan tiru. Jadi dia berkait dengan tu, jadi besar masalah. Tapi kalau dia buat secara sembunyi, lain hukum dia. Itu dari segi kesalahan itu sendiri. Hadis ni Nabi nak sebutnya kita yang tengok benda tu, yang tahu tu apa peranan kita. Tu hadis ni nak bincang. Jadi hak dia tu suku dalam hadis lain. Kesalahan dia tu hak zahir, hak secara terbuka itu bab lain. Bagi kita yang tengok pula apa, maknanya kita duduk di posisi mana. Kalau kita sembunyi kat tu, maknanya sebab tu ulama sebut, misalnya seseorang yang melihat orang itu melakukan maksiat, maka dia rahsiakan. Tapi bukan dengan maksud nak menutupi maksiat itu, tidak. Tapi dengan maksud nak jaga air muka orang yang melakukan maksiat itu. Dalam hal ni dia ada huraian dia. Antara huraian dia disebut bahawa orang ni dia bukan nak tutup maksiat, tapi nak tutup maruah seseorang. Sebab manusia ni bila dia buat maksiat hari ni, bukan dia, tidak bermakna dia akan rosak sampai mati. Bukan bermakna buat maksiat hari ni maka dia tu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak gitu. Jangan kita anggap bila seorang tu teruk hari ni maka dia teruk juga dekat nak mati. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Tidak begitu. Sebab tu dalam hadis lain disebut manusia ni dikira ketika mati dia tu, apakah mati dia su'ul khatimah atau husnul khatimah, bukan semasa dia buat maksiat. Jadi kita nak jaga. Selain daripada itu, maksud ni juga ulama sebut seseorang itu mesti berusaha lah. Kalau dia semata-mata tutup gitu saja tapi tak ada usaha nak benteras, maka tak tercapai juga maksud itu. Walaupun setengah ulama kata ada juga kelebihan, boleh pahala juga. Tetapi yang lebih besar lagi selain daripada tutup, dia cuba satu pendekatan lain, bagaimana nak menasihati orang yang buat maksiat. Boleh jadi dia sebut, dia direct dia sendiri yang sampaikan maklumat, ataupun dia fikirlah banyak cara. Sebab manusia ni paling sesuai dengan agama sebab dia ada akal. Dia boleh fikir kukuk mana. Kita kata kapal selam dia boleh buat. Siapa kebulan dia nak fikir cara tu tak reti. Akal yang Allah beri pada manusia, dia boleh fikir. Dia sampai untuk fikir benda-benda gitu. Itu termasuk dalam taklif, benda yang Allah bebankan kepada kita. Bukan benda yang di luar daripada kemampuan manusia. Itu termasuk dalam kemampuan manusia untuk fikir bagaimana nak nasihat kepada orang. Kadang-kadang perlu orang yang ketiga, perlu orang yang dipercayai, kiralah ke mana. Jadi hak Nabi nak sebut usaha ke arah tu semua tu boleh pahala. Berjaya ataupun tidak, itu nombor 2. Kita akan dapat pahala. Sebab tu dalam huraian dia lagi, tak apalah, tu kita akan bincang selepas ni. Astrun dalam hadis sebut makan. Misalnya wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan sentiasa membantu seseorang itu, menolong seseorang hamba itu selama mana dia membantu akhihi, saudara dia. Apa maksud dia? Jadi maksud dianya selama masa ia menolong saudaranya. Jadi Allah akan tolong kita selama mana kita tolong saudara kita. Jadi bagaimana maksud tolong itu bagaimana? Jadi pertolongan itu boleh jadi dengan hati, anggota, harta dan juga kedudukan. Jadi bantu itu tidak semesti orang nampak, tak mesti. Kadang-kadang kita bantu dengan hati. Bagaimana kita bantu dengan hati? Kita mengharap kebaik. Bila kita tengok seseorang itu dalam keadaan tidak molek lah, kita kata,
Nah, kita nak tegur tak sesuai, tapi kita doa apa misalnya, ya Allah, bukalah pintu hati dia. Kita sebut gitu dengan hati tu melalui doa. Tak ada siapa tahu. Bahkan dalam hadis lain Nabi sebut sesiapa yang berdoa kepada saudara dia di belakang, maksud di belakang mana dalam keadaan tuan dia pun tidak tahu kita berdoa. Oh, tu kelebihan tu sangat besar. Bahkan antara kelebihannya, malaikat akan berdoa kebaikan untuk kita. Kita doa kepada saudara kita dalam keadaan dia tak tahu. Kita teringat ada sayang kita tu, perangai tak apa molek misalnya kita kata, dah ikutlah perangai tak apa molek. Kita pun berdoa. Kita berdoa. Sama kita berdoa rumah kita ke mana, tak ada siapa tahu. Nabi kata orang lagu ni betul-betul ikhlas, malaikat akan berdoa pada dia. Bahkan sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi sebut hadis tu, ramai sahabat Nabi kata, selepas ni aku nak memperbanyakkan doa pada orang lain. Sebab apa? Sebab malaikat akan doa pada kita. Sebab malaikat ni sifat dia sentiasa taat pada Allah. Tak Tuhan tak terima malaikat doa. Sebab tu sahabat kata, aku nak banyak doa pada umat Islam. Sebab apa? Malaikat akan doa pada kita. Jadi hak ni mana dengan hati, melalui doa, tanpa orang tahu. Masuk hati ni secara tersembunyi, kita nak kebaikan kepada dia tu. Hak ni besar ni kalau dari segi huraian. Maknanya seseorang tu bila seorang tu nak kebaikan pada seorang lain, itu dia dengan Allah saja. Makna jiwa dia tu molek sungguh tu. Inilah jiwa masyarakat madani sebenarnya. Sehingga orang tak tahu. Jiwa lagu tu dia boleh berdoa mana-mana tu bukan untuk dia saja, untuk orang lain. Ini Nabi nak menyuntik sebagai sifat kekitaan, bukan keakuan. Siapa begitu sekali umat Islam. Dia tidak memikir dia keluarga dia, tapi dia memikir umat ni. Hatu Nabi nak ajar. Inilah dia hati sahabat. Inilah dia sahabat Nabi. Benar ni lah jadi sahabat Nabi sampai naik ke peringkat yang Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnah, tak pernah dikeluarkan di muka dunia orang seperti sahabat ni. Kerana sifat-sifat begini lah. Sifat begini. Dengan anggota tu jelas lah. Kita bantu dia orang apa? Dengan anggota zahir. Tu jelas. Lepas tu dengan harta, bantu orang dari sudut harta. Seperti mana golongan Ansar bantu Muhajirin. Siapa bui harta separuh daripada harta dia, bantu. Seperti yang kita maklum dalam sejarah itu. Juga dengan kedudukan, kita guna kedudukan kita. Tu misalnya kita kata, kita tengok orang tak ada kerja, sebagai contoh lah. Kita nak kerja, kita pun tak ada peluang tu. Cuma kita guna kedudukan kita, kita recommend dia. Tak apalah budak ni duk kapur jauh, kita guna. Jadi orang pun ambil dia kerja tu kerana kita, misalnya. Itu untuk kebaikan, tak ada rasuah, tak ada unsur menganiaya orang lain, tak ada. Kita guna modal kedudukan kita. Kedudukan ni tak semestinya kita ni makna ada jawatan dalam masyarakat. Tak mesti kita MB, tak mesti kita ada jawatan penting dalam negara, tak mesti. Tapi orang kenal baik kita, dia ni jauh sebab kita orang jauh, misalnya kita guna. Ambil lah budak ni, kawan kenal dia baik. Orang pun terima kes tu. Tidak sahaja tu, Allah akan tolong kita. Maknanya pertolongan yang kita beri pada orang tu tidak semesti dalam bentuk harta, tidak semesti dalam bentuk anggota zahir. Kadang-kadang modal ni yang kita guna, tetapi dia ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud selama mana? Maknanya bergantung kepada, itu maksud makana tu. Allah akan bantu kita bergantung kepada kita ni bantu orang setara mana. Jadi bila ulama pecahkan bentuk bantu tu, kita nampak bantuan ni luas. Apa saja. Bahkan setengah-setengah ulama kata tidak terhenti atas hak ni saja, banyak lagi. Tak kira lah apa bentuk sekali tu. Misalnya, ni tengok masa paling tidak lah. Masa saya belajar tu guru kata gini. Masa saya ngaji hadis. Yang kita bila nak kebaikan, misalnya parking kereta, kita parking dah sini. Kita mari mikir. Kalau kita parking gini payah kalah orang nak lalu. Kita pun ajar. Satu tu kira tolong tu. Mudah nak tu. Bakal 30 saat yang kita ambil nak ubah sikit lah. Benar-benar gitu. Jadi perbuatan tu lahir je lagu tu kenapa? Kerana inginkan kebaikan. Nak kebaikan pada. Tolong tu yang benar ya. Cuba kita fikir, kalau sekiranya kita letak kereta tak kena, orang nak tubik tak boleh. Nak tubik ni pelbagai keperluan manusia.
Anak sakit dan sebagainya. Boleh balas, boleh tetak, boleh dia katak kata kita. Nak tu Henry, no. Boleh jadi macam-macam tu. Jadi kita fikir awal-awal lagi benda tu. Jadi benda-benda gitu ya. Man salaka dalam hadis ni Nabi sebut dalam hadis ni Nabi sebut man salaka wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, mana sesiapa yang menempuh jalan, maknanya keluar daripada rumah dia, maksudnya berlaku pergerakan pergi menuntut ilmu, itu maksud man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, kerana dengan maksud nak tuntut ilmu. Jadi apa maksud man salaka? Jadi keluar itu ataupun berada di atas jalan boleh jadi dengan maksud hissi atau maknawi. Hissi ni mana tubik sungguh sebab kita duduk rumah mari ke masjid. Mana kita menempuh jalan menggunakan kenderaan. Paling tidak kita menggunakan kaki kita untuk jalan ke masjid. Itu hak hissi dia. Panggil zahirnya gitu. Itu makna secara hissiyah. Mana berlaku perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat dengan maksud nak tuntut ilmu. Itu maknanya salaka secara hissi dia panggil. Yang mana hissi di sini bermaksud menempuh jalan untuk mencari ilmu di majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Tak kira lah universiti ke, tak kira. Adapun mansalaka ini secara maknawi bermaksud saluran untuk mendapatkan ilmu tanpa perlu menempuh jalan raya dan sebagainya, iaitu melalui hafalan, mengkaji fakta, membaca, menulis dan sebagainya, yang mana semua aktiviti itu boleh menyumbang kepada percambahan ilmu. Tak kira lah kita duduk rumah tak tubik jalan raya, tapi duduk baca. Sebab imam-imam kita, Imam Suyuti katanya umur 40 tahun tu tak tubik, salah habis dengan anak-anak. Lepas ni kalau bawah rubah lah panggil. Buat apa tu? Tak usah habis masa. Buat apa tu? Kerana nak menulis, nak buat kajian. Dengan bersikap lagu tu, dengan begitu sikap yang diambil oleh Imam Suyuti, hasilnya apa dia? Dia meninggalkan khazanah ilmu begitu besar kepada umat Islam. Kalau dia tahu lagu tu, boleh makan gula lah dia. Kita pun tahu dia Imam Suyuti ni hebat sekadar tu, tetapi dengan sebab dia tak turun dalam masyarakat, duduk di rumah dia, tetapi maksud percambahan ilmu tu berlaku dengan begitu besar dalam konteks Imam Suyuti. Tu besar. Tu mana yang boleh berlaku. Mana tahu kan? Kita tubik nak mari belajar apa boleh dapat kebaikan, itu maksud mansalah. Keluar lah makna ni. Pergi ke universiti tak kira apa saja. Tidak kepada ilmu agama saja. Ilmu apa pun yang berkait dengan maksud untuk menghampirkan diri kepada Allah termasuk dalam mansalaka. Walaupun duduk rumah, duduk ngapa? Ada orang ngapa Quran rumah, ada. Dia ngapa Quran rumah. Ingat secemuk mana tu tak kira. Nampak tak tubik tapi duduk ngapa kau. Ada siapa ingat ngapa Quran rumah? Ada ingat. Sahabat saya ada. Duduk rumah ngapa Quran? Dia suruh mak dia dengar. Dia ngapa-ngapa mak dia dengar. Aku sekali ingat 30 juz. Tu termasuk ni. Walaupun tak tubik ke jalan raya, tak pergi ke institusi mana-mana, tapi termasuk. Sebab situ berlaku percambahan ilmu. Akan ada. Enggak zaman sekarang, zaman internet, banyak benar. Sebab itulah zaman sekarang ni, kalau hadir-hadir tak faham oleh duduk di rumah pun kita dapat ilmu, dapat kelebihan beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaltamisu, mencari ilmu. Yaltamisu sini dalam hadis ini sebut wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Sesiapa yang keluar ke jalan raya lah, menempuh jalan dengan maksud, dalam keadaan niat dia tu kerana nak cari ilmu. Jadi maksud yaltamis ini mana cari ilmu. Namun serta dengan mencari ilmu adalah beramal dengan ilmu tersebut. Jadi ulama sebut kalau semata-mata cari ilmu tapi dia tak amal, dia tak dapat kelebihan. Kelebihan dalam hadis ini yang disebut bahawa malaikat akan bersama dengan dia. Bersama itu dengan maksudnya rahmat Allah. Dia tak dapat kelebihan itu. Dia tak dapat kelebihan itu. Tak dapat ketenangan, rahmat dan malaikat akan bersama dia. Dan Allah tidak akan sebut dia terhadap makhluk-makhluk lain yang berada di langit tu. Allah tidak akan sebut. Tak ada kelebihan. Apa? Sebab dia tak ada niat nak amal ilmu dia. Ataupun ada pun dia tak amal. Tidak sungguh seperti cari ilmu beramal tu. Setengah orang tu jangan kira cari ilmu.
beramal tu dah. Jadi hak tu tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan. Setengah ulama kata ada kelebihan untuk ilmu, tapi ramai ulama kata tak ada. Sebab menuntut ilmu tujuan untuk amal ni, menuntut sahaja ilmu banyak tak amal, tak ada guna. Siapa punya ayat perkara kira? Ibnu Ruslan sebut, al-alimu lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Kata Ibnu Ruslan, dia kata orang ada ilmu tetapi tidak beramal, dia diazab dalam neraka lebih dulu daripada orang sembah berhala. Kata Ibnu Ruslan. Kena beringat juga tu. Kena rasa takut kat lah tu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Bandingan orang yang berilmu tetapi tidak beramal samalah seperti pokok yang subur tetapi tidak membuahkan hasil walaupun sebiji buah, tak ada. Tak kena nak pakai daun. Tak ada buah, tak ada faedah. Sebab itulah ulama terkekeh maksud sini dia cari ilmu tu berserta dengan niat untuk amal dan beramal. Kalau tidak, tak ada kelebihan yang disebut dalam hadis ini. Yang terakhir kita sebut yang terakhir, min buyutillah. Yang mana dalam hadis ini sebut wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Mana-mana kaum yang berhimpun di mana-mana rumah Allah dengan maksud untuk baca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran sesama mereka. Lepas tu kelebihan disebut turun sakinah, rahmat, dan mereka disokong oleh malaikat, dan Allah akan sebut orang ni dengan kepada malaikat-malaikat, kepada orang yang rapat dengan Allah. Baik, apakah hak ni mana qaid bila sebut baitum min buyutillah tu mesti rumah Allah ke? Ada. Seperti masjid, sekolah dan mana-mana institusi pengajian. Tidak semesti masjid. Tapi kenapa disebut masjid secara khusus ni? Dikhususkan menyebut masjid kerana kemuliaannya dan kelebihannya berbanding tempat lain. Atau dengan kata ringkas, kenyataan ini merangkumi setiap tempat yang boleh menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semesti di masjid. Tapi kok mana sebut masjid tu? Sebab masjid lah tempat yang paling lebih kalau nak mengaji. Tetapi kadang-kadang dalam semua pengajian, semua ilmu kadang-kadang tak boleh buat di masjid belaka. Jadi orang Islam lah duk belajar ilmu kedoktoran di universiti, USM dan sebagainya, dia dapat tapi kena jaga molek lah niat tu, dia akan dapat dia akan dapat kelebihan walaupun tidak di masjid pun dia akan dapat. Sebab tu ulama kata tidak tertumpu pada masjid, di sekolah, mana-mana institusi pengajian, tak kira di universiti mana saja. Kalau maksud dia tu dengan maksud untuk belajar kerana Allah, maka dia termasuk dalam hadis, dia dapat tu. Jadi itulah dua perkara sebagai perbincangan yang berkait dengan aspek bahasa lah secara khususnya, yang mana hadis ini kita akan bincang dengan panjang lebar juga selepas daripada ini. Dan ada lagi beberapa perkara yang berkait dengan bahasa juga, insya-Allah kita akan sentuh pada minggu hadapan. Setakat itulah untuk malam ini, insya-Allah kita sambung minggu seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.